Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah sahabat semua. Sekarang jam 7.20, lambat 20 minit daripada jadual asal, iaitu 7. Sepatutnya dalam 7, pukul 7 mula kan, tapi 7.20. Semalam sebenarnya tengah hari saya bertolak ke Penang. Lepas tu balik malam tadi, lewat malam lah baru sampai di rumah. Lewat sangat. Jadi macam itulah. Asalnya macam tak larat nak kuliah pagi ni. Rasa tak larat. Sebab semalam tu full juga. Habis je kuliah pagi semalam, dia bersambung sampailah lewat malam. Tapi saya ni macam paling utama saya teringat sahabat-sahabat semualah. Betul lah tu, kita buat kerana Allah, kerana Rasulullah, kerana amanah. Sebab saya sendiri pun macam selalu macam berjanji lah kan, insyaAllah jumpa besok, sambung kuliah esok. Jadi kata-kata tu mengikat saya. Kata-kata tu mengikat saya dengan mengikat saya dengan sahabat semua. Bukan semudahnya tak larat batal, tak sihat batal. Kalau misal kata batal tu, tiba-tiba saya tak ada pagi tu, itu kira keadaan yang betul-betul tidak mengizinkan. Keadaan yang saya dah limit dah tu. Begitu. Jadi kalau penat sikit, sakit sikit, saya akan tetap teruskan. Begitulah. Jadi insya-Allah, alhamdulillah, walaupun lambat kita mula, saya harap sahabat-sahabat semua tetap boleh bersama-sama. Alhamdulillah. Ya, ingat tak ada, betul. Baru mula ni. Saya jumpa Masyi, share sikit Ustazah. Ya, saya jumpa Masyita. InsyaAllah nanti saya share Puan Masyita. Subhanallah. Alhamdulillah. Saya juga menunggu tim cut. Tim sebenarnya kena cut segera bahagian saya dengan Masyi itu saja. Tim harus peka bila waktu yang kita panggil ada punchline dalam kuliah tu. Bukan sepanjang masa lah, kita kuliah 2 jam, kita ada momen yang tepat. Tapi bila ada momen yang tepat, tim harus cepat. Ya, sihat selalu, alhamdulillah. Jadi sahabat-sahabat mati Allah sekalian, saja hari ini ambil udara segar. Kita buat kuliah di bahagian luar dengan pokok-pokok yang menghijau. Depan saya ni pun ada banyak pokok-pokok yang menghijau. Jadi alhamdulillah, nikmat Allah. Moga-moga bertambahlah kekuatan kita untuk beribadah, insya-Allah. Alhamdulillah saya sihat, sahabat semua sihat ya. Okey, sekarang kita mulakan dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. Kita mulakan dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya sama-sama kita membacakan 10 ayat awal dan akhir surah Al-Kahfi. Sahabat-sahabat, seperti biasa 10 ayat awal dan akhir surah Al-Kahfi. Baca ya sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semua ready tak ni? Baca sama-sama.
Kalau tak dapat baca, mungkin tengah buat kerja, kalau duduk kat rumah boleh berhenti sekejap, buka Al-Quran sekejap, baca 10 ayat awal dan akhir surah Al-Kahfi. Kepada siapa yang sambil drive apa, cubalah ikut mana-mana ayat yang boleh. Dan jika tak dapat semua tu, maka bolehlah mendengar sahaja pun dapat pahala, insya-Allah. Saya ulang lagi sekali, baca sama-sama ya. Besar sangat fadilat, dan saya dah selalu sebut tentang fadilat 10 ayat awal dan akhir surah Al-Kahfi ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا wahai Tuhan kami, atina kurniakanlah buat kami, min ladunka rahmah, daripada sisimu rahmatmu, wahayyi lana min amrina rasyada, dan sempurnakanlah bagi kami dalam urusan kami petunjukmu yang jelas. Amin ya rabbal alamin. Sekejap ya. Okey, sebenarnya kena bersiap-siap. Paling lambat kita habis pukul 8 suku lah, paling lambat 8 suku. Sebab ada program yang saya perlu sampai. Ya, tak. Saya nak ambil slot awal. Sebab nak pergi ziarah tu. Ada 2 ziarah. Ziarah hospital, lepas tu ziarah kematian semalam. Jadi nak ambil slot awal. Okay. Subhanallah, muslimin muslimat. Seterusnya 10 ayat yang terakhir. Surah Al-Kahfi. Okay. Tadi tu kita ada baca ayat ke-10 surah Al-Kahfi, iaitu doa Ashabul Kahfi. Doa Ashabul Kahfi. Apa dia doa Ashabul Kahfi? Pada ayat 10 surah Al-Kahfi, Rabbana atina min ladunka rahmah. Wahai Tuhan kami, Rabbana, wahai Tuhan kami, Rabbana atina, kurniakanlah buat kami, min ladunka, daripada sisimu, rahmah, rahmatmu, wahayyi lana, dan sempurnakanlah bagi kami, min amrina, dalam setiap urusan kami, rasyada, petunjukmu yang jelas. Amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-puan sekalian, pagi-pagi mulakanlah dulu dengan doa Ashabul Kahfi ini. Cari surah Al-Kahfi ayat ke-10. Inilah doa yang kita mohon petunjuk daripada Allah untuk setiap tindakan yang kita nak buat, urusan kita nak buat, langkah-langkah yang kita nak buat, pilihan yang kita nak buat. Setiap hari, walaupun kita duduk dalam rumah, kita berdepan dengan pilihan yang perlu dibuat, keputusan, tindakan dan sebagainya. Kita mengharapkan setiap tindak tanduk kita,
adalah dengan petunjuk daripada Allah. Kita mengharapkan bila kita ada buat salah, kita ada rasa bersalah. Bila kita lupa, kita diingatkan oleh Allah. Bila kita jauh, kita didekatkan. Walaupun dengan perantaraan ujian, walaupun dengan perantaraan nikmat, walaupun dengan perantaraan sakit, pedih, sedih, perit, terduduk dan sebagainya. Semua itu perantaraan Allah. Dalam Allah memakbulkan permintaan kita supaya kita sentiasa diberikan petunjuk. Subhanallah. Jadi paling utama hidup ini adalah mendapat petunjuk daripada Allah, bimbingan, cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sentiasa dapat istiqamah dengan doa Ashabul Kahfi ini, insya-Allah walaupun kita tanya-tanya, hidup aku ni macam tak ada makna, hidup aku ni macam entahlah kurang menyumbang, macam tak ada peranan sangat, macam tak ada manfaat, duduk dengar hadis suruh jadi manusia bermanfaat. Tapi tuan-puan sekalian, insya-Allah dengan doa tersebut dia akan bimbing kita. Dia akan beri kita petunjuk dan laluilah kehidupan ini dengan tenang. Sebab kalau kita fikir balik, kita dah doa, mungkin inilah Allah takdirkan kehidupan aku. Macam itulah. Hidup yang sedang-sedang saja. Sebab perlu ramai sangat orang yang kehidupannya sederhana, sedang-sedang. Kalau semua jadi pejuang, kalau semua duduk ke depan, siapa yang nak berada di belakang? Sebab tak ada orang di depan kalau tak ada yang di belakang. Sahabat Nabi ramai di kalangan orang biasa yang tidak dikenali. Tapi apabila seruan jihad, mereka tampil dan mereka meneruskan perjuangan Nabi dengan cara masing-masing. Jadi jangan buat perbandingan dengan orang lain. Allah dah takdirkan cara hidup kita begini, cara hidup saya begini, cara hidup orang tu begini-begini. Jadi kita lalui saja. Yang penting kena istiqamah doa. Kena istiqamah doa. Kadang saya tertanya juga tuan-puan sekalian. Kadang saya tertanya, kenapa macam saya tertanya banyak lah, banyak benda tertanya. Macam, ya Allah, kenapalah sibuk sangat? Kenapalah selalu tinggal anak-anak? Macam tu lah kan. Kenapa itu, kenapa ini? Kenapa buat ni, kenapa buat tu? Kenapa Allahu Akbar? Kadang dia tertanya. Tapi saya fikir-fikir balik, ini jawapan Allah dalam doa untuk kehidupan saya, untuk kehidupan saya di dunia. Dalam surah Al-Fatihah kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Jadi inilah laluan jalan yang lurus yang Allah jawab. Dari jalan kesibukan, komitmen. Boleh jadi kalau saya tak sibuk, saya jadi orang lalai. Boleh jadi kita akan pujuk diri kita begitu. Jadi sebenarnya anda yang boleh menguruskan waktu lapang dengan baik, itu hebat. Sebab di antara menguruskan waktu sibuk dengan waktu lapang, lagi susah menguruskan waktu lapang. Sebab itu para alim ulama, ahli sufi kata dia sangat takut dengan waktu lapang. Kerana banyak waktu lapang membunuhnya. Banyak waktu lapang membunuhnya. Kalau waktu sibuk, memang kita tak buang masa lah. Kita kelang kabut, kita bekerja. Jadi kita rasa hari itu full. Kan? Daripada pagi sampai malam. Macam-macam urusan kita boleh selesaikan. Tetapi yang lebih ditakuti oleh orang alim adalah waktu lapang. Subhanallah, kerana bila waktu lapang, kita mudah untuk buang masa. Kita mudah untuk melayan sesuatu yang sia-sia. Betul atau tidak? Subhanallah. Sebab itu, sebenarnya lagi mencabar mengurus waktu lapang. Bila ada waktu lapang, kita layan. Lagi zaman sekarang, scroll tak habis-habis. Lepas satu reels, ingat ada TikTok dan sebagainya. Mencabar. Biarlah kita jadi sibuk sampai tak ada waktu lapang, sampai tak sempat nak tengok hari itu. Contohlah. Jadi kepada anda yang berjaya mengurus waktu lapang dengan baik, sebenarnya anda sangat hebat. So jangan perbandingan. Dia orang sibuk banyak buat kerja-kerja agama contoh. Belum tentu orang itu lebih baik daripada anda. Boleh jadi apabila Allah uji anda dengan tanggungjawab yang tak banyak, komitmen yang tak banyak, kemudian ada waktu lapang, tapi anda berjaya mengawal hawa nafsu, ada waktunya baca Quran, jadi banyak baca Quran, lepas tu banyak zikir, jumlah zikir lebih banyak pada biasa, kemudian banyak banyak membaca, walaupun untuk diri sendiri, baca buku kan, walaupun untuk diri sendiri, tetapi jadi orang berilmu tetap boleh memberikan manfaat kepada orang sekeliling. Cara bercakap orang yang banyak membaca berbeza. Jadi berubahlah dia cara bercakap dengan anak, dengan suami. Orang ada ilmu, orang yang suka membaca, dia akan sangat mempengaruhi apa yang dia berfikir dan apa yang dia cakap.
sangat mempengaruhi. Dia akan jadi isteri yang berbeza, anak yang berbeza dan ibu yang berbeza. Betul? Masya Allah. Ya, saya cakap tu sebab ada kata malulah apa susah cakap. Betul, itulah diri saya bila waktu lapang. Sebenarnya kenapa saya boleh cakap perkara sebegitu? Sebab saya pun melalui ujian yang sama. Saya juga tak kuat menghadapi ujian waktu lapang. Allahu Akbar. Jadi tuan puan sekalian, kadang-kadang kita kan sebut ayat apa? Hidup aku macam tak ada life, tak ada masa untuk diri sendiri. Stres lah kerja ni gini-gini. Rupanya mungkin itu cara Allah jawab doa kita, supaya kita berada di jalan yang lurus. Sebab kalaulah kita ada masa yang banyak, maka kita terpesong daripada jalan yang lurus. Oh, bahan bacaan untuk membaca. Subhanallah. Sebenarnya tuan-puan boleh pergi kedai buku, boleh pergi kedai buku, minta maaf ya, dan cuba belek-belek cari mana yang serasi. Tapi tak tahu lagi bila nak start ni. Saya nak buat 7 days challenge, 40 days challenge. Saya nak buat group, tapi moga Allah berikan kekuatan, nanti dah settle beberapa perkara. Contoh ya, challenge tu bila dah satu close group, challenge-nya bermula pada hari ini sampai hari ke-7, iaitu setiap hari baca 2 muka surat buku. Itu challenge untuk mental. Kemudian challenge untuk rohani, setiap hari kena baca paling kurang 2 muka surat Al-Quran. Lepas 7 hari kita tambah lagi 7 hari, tambah lagi sampai 40 hari. Macam tu. Subhanallah. Subhanallah, kita doakan sahabat Filijah binti Tingon yang sedang kritikal di hospital. Moga Allah permudahkan urusannya. Berikan kesembuhan, kembalikannya kepada keluarga. Amin. Jadi sekarang kita nak baca 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi. Sama-sama ya. Dengarkan saja pun dapat pahala insya-Allah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا ataupun minhu ma nusina, dua-dua boleh. Wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.
Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dihormati lagi dikasihi. Kita selesai membaca 10 ayat awal dan akhir surah Al-Kahfi dan kita telah mulakan dengan suratul Fatihah. Kepada sahabat-sahabat yang berada di luar rumah sekarang, siapa ada di luar rumah? Sama ada di pejabat ataupun nak pergi makan pagi, di luar rumah lah, pokoknya di luar rumah. Ramai kan yang berada di luar rumah ataupun nak keluar rumah sekejap. Ya, ada yang kat office. Okey, saya nak ingatkan sahabat-sahabat semua, jangan lupa untuk membaca doa yang Nabi sarankan. Ini daripada hadis yang sahih. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang keluar daripada rumah, barang siapa yang keluar daripada rumahnya, lalu dia membaca Bismillahi tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Ada dalam LRT, bagus dia nak. Ada yang kat hospital. Ya. Ini adalah doa yang diajarkan Nabi SAW. Barang siapa yang keluar daripada rumah, lalu dia membaca. Ikut saya semua. Walaupun duduk dalam rumah, tak apa. Ikut. Boleh je walaupun dalam rumah. Tapi Nabi tuntut, lebih tekankan bila keluar je baca ni. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Apa maksud dia? Kita baca sampai habis dulu. Saya ulang lagi sekali. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Terima kasih. Bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Apa maksud dia? Bismillahi, dengan nama Allah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Aku menyerah diriku kepada Allah. Aku menggantungkan harapanku kepada Allah. Aku meminta pertolongan Allah. Aku menyandarkan diriku kepada Allah. Itu tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya melainkan daripada Allah. La haula, tidak ada daya, wala quwwata, tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan, illa billah, kecuali dengan Allah. Kita kuat kerana kita ada Allah. Jika kita ada ramai manusia bersama kita, tapi tak ada Allah bersama kita, kita lemah dan kita sebenarnya tidak ada apa-apa. Tapi bila manusia tak ada dengan kita, tak ada orang nak bersama kita, tak ada orang nak sokong kita, kita rasa kita keseorangan. Tetapi bila kita sebut la haula wala quwwata illa billah, tiada ada daya dan tidak ada upaya, tidak ada kekuatan melainkan dengan Allah, maka sebenarnya kita kuat. Kita kuat. Tunggu masa, Allah akan beri kita kekuatan. Bukan immediately kadang-kadang tu. Kadang Allah beri immediately. Sahabat-sahabat semua, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang keluar daripada rumahnya, lalu dia membaca Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah, maka dikatakan kepadanya, bagimu perlindunganku, bagimu kecukupan, bagimu petunjuk. Lalu syaitan yang mendengar kalimah ini berkata sesama mereka, syaitan pun bergosip sesama mereka, maka rugilah kita, malanglah kita, ataupun celakalah kita. Syaitan dia sangat takut bila mendengar kita membaca doa ini sebaik keluar daripada rumah. Sangat takut, sangat kecewa, sampai dia kata malanglah bagi kita. Sudah tidak ada ruang untuk kita mengganggu hamba Allah ini. Sudah tidak ada peluang. Tertutuplah jalan-jalan untuk kita ganggu hamba Allah ini. Macam tu. Ini hadis Nabi sampai habis ni. Saya baca sekarang ni, tuan-puan cuba bagi perhatian sikit. Saya baca pada awal sampai akhir. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca, barang siapa yang keluar daripada rumahnya lalu membaca Bismillahi tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tak, dia sebenarnya pendek tu je. Saya mula balik, minta maaf. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang keluar daripada rumahnya lalu membaca Bismillahi tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah, lalu dikatakan kepadanya, bagimu kecukupan, bagimu perlindungan dan bagimu petunjuk daripada Allah. Lalu para syaitan berkata sesama mereka, malangnya kita, ruginya kita.
Tidak ada lagi ruang untuk kita mengganggu ataupun nak tipu daya ataupun nak rosakkan hamba Allah ini. Masya Allah, tuan-tuan sekalian. Ya, ada yang kata, Ustazah, Alhamdulillah, saya memang keluar rumah automatik baca. Ya, masuk kereta automatik baca. Bismillahirrahmanirrahim. Terus baca. La haula wala quwata illa billah. Oh, saya duduk hotel, Ustazah. Ya, keluar pada hotel. Why? Tuan-tuan sekalian, bila kita masuk rumah, rumah ada tempat perlindungan. Bukan hanya daripada mara bahaya, daripada perompak, daripada sejuk, daripada panas hujan. Tetapi bila kita masuk rumah, kita bagi salam, Assalamualaikum. Walaupun tak ada orang pun dalam rumah, kita bagi salam. Kita baca doa sikit ke Bismillahirrahmanirrahim. Syaitan masing-masing, aduh, kecewa. Dalam perjalanan balik, sebenarnya syaitan menunggu-nunggu. Tunggu kat luar rumah ni, tunggu. Dia harap sangat kita masuk rumah tanpa beri salam. Dia harap sangat kita masuk rumah tanpa bismillah. Sebab ini ada perbualan syaitan dirakam dalam kitab kita ni, Riyadhus Salihin. Apa dia? Hadis Nabi kata, barang siapa yang masuk rumah tidak menyebutkan salam. Masuk rumah menonong macam tu, membebel. Masuk rumah sambil bebel. Ni barang banyak ni, tak tolong ni, tak ada anak-anak yang tunggu ni. Oi, lagi-lagi kalau pintu kunci, sambil bebel, sambil marah. Oi, lagilah syaitan tepuk tangan. Syaitan menunggu-nunggu di luar rumah ni. Tunggu apa Nabi kata? Barang siapa yang masuk rumah tanpa mengucapkan salam ataupun tanpa doa, maka syaitan pun berkata sama mereka, ada tempat tinggal untuk kita pada malam ini. Syaitan hore, ada tempat tinggal, ada homestay untuk kita malam ni, ada rumah untuk kita menginap. Lalu apabila dia membaca, lalu apabila tuan rumah ni syaitan dah masuk, dia makan pula, dia lupa baca bismillah. Lalu syaitan berkata, kita bukan hanya dapat tempat tinggal, kita juga dapat makan dan minum. Seronok dia. Sebab itu, sebelum masuk rumah, kadang kita diuji macam-macam lah. Nak masuk rumah, nampak kasut anak tunggal langgang, nampak pula stokin suami tu, contohlah ya, bergulung. Ada benda lah yang tak kena, membuatkan kita masuk tu dalam keadaan marah, membuatkan kita masuk tu dalam keadaan lupa untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa Bismillahirrahmanirrahim. Sebab itu rumah dijadikan tempat perlindungan bukan hanya daripada mara bahaya yang fizikal dunia ni, tapi juga mara bahaya yang kita tak nampak. Masya Allah. Nampak benda tu simple, mudah tuan-puan sekalian. Benda yang kita lalu, cantik, terima kasih. Ini gift yang tak pernah tengok. Terima kasih para pejuang media dakwah bersama dengan UAH saya. Lebih kurang ada 5,000 dekat 6,000 yang hadir sekarang. 5, 3, 6 dekat 7,000, hampir 7,000 yang hadir sekarang tuan-puan sekalian. Semua para pejuang berjuang dengan tap sampai 1 million dekat TikTok, berjuang di Instagram. Hari tu kan kita baru start Instagram, sekarang dah tinggi. Berjuang di FB, yang bagi emoji, yang bagi komen, yang bagi star, itu adalah infak yang sangat berharga untuk kami. Subhanallah. Sekarang di TikTok 4K. Sangat TikTok sekarang ni kita ada banyak orang-orang muda yang sertai. Alhamdulillah, sangat bagus. Jadi Alhamdulillah, benda kecil selalu kita lalai dan ambil ringan. Tuan-tuan sekalian, keluar rumah, keluar kaki kanan ke kiri. Keluar rumah sunat kaki kiri. Sebab daripada tempat kita berlindung, kita keluar ke tempat yang terdedah dengan pelbagai bahaya. Di luar rumah boleh berlaku pelbagai ujian dan cabaran. Betul atau tidak? Godaan dari segi hawa nafsu, godaan dari segi pemikiran, godaan dari segi keimanan, godaan dari sudut fizikal kita. Ya, di luar rumah terlalu luas. Tapi bila masuk rumah kan, itulah ruang kita. Tapi keluar rumah luas kan, mara bahaya di jalan raya dan sebagainya. Sebab itu bila keluar rumah kaki kiri, sebab kita keluar daripada tempat yang baik, tempat yang selamat kepada tempat yang kurang selamat. Dan bila nak masuk rumah, kita disunatkan kaki kanan. Daripada tempat yang banyak cobaan, godaan, dugaan yang sangat luas, kita masuk ke ruang sempit tempat kita berlindung. Subhanallah, Allahu Akbar tuan-puan sekalian. Sebab itulah bila masuk dalam rumah, kita kena bagi salam supaya syaitan tak ikut. Dan bila keluar rumah, saya sebutkan tadi lagi sekali sebab ramai yang baru hadir. Saya ulang lagi sekali hadis Nabi SAW. Barang siapa yang keluar daripada rumahnya, lalu dia membaca Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah, maka dikatakan kepadanya, bagimu petunjuk, bagimu perlindungan, bagimu kecukupan.
Lalu syaitan berkata sesama mereka, malanglah kita, rugilah kita. Tidak ada siapa yang boleh lagi mengganggu ataupun merosakkan hamba Allah ini. Itu hadis Nabi yang full, hadis yang sahih, menceritakan kelebihan membaca Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Apa maksudnya? Bismillahi, dengan nama Allah. Tawakkaltu ala Allah, aku bertawakal kepada Allah. Serah diri pada Allah. Keluar ni, kan kat luar ni ada ramai penjenayah juga, kan, penjenayah di jalan raya yang bawa tak tentu hala, penjenayah yang ragut-ragut ke, kita tak tahu. Di luar rumah ni terlalu banyak kita terdedah kepada mara bahaya yang zahir dan yang batin. Jadi kita tawakal tu ala Allah. Bertawakal aku kepada Allah. Ataupun dengan nama Allah aku menyerah diri. Dengan nama Allah aku menyandarkan diriku. Dengan nama Allah aku menyerah diri, menyandarkan, bertawakal, bergantung kepada Allah. La haula wala, tidak ada daya, wala quwata, tidak ada kekuatan illa billah, kecuali dengan Allah. Apa yang kita akan dapat? 3 perkara. Pertama, kita akan dapat kecukupan. Allah cukupkan segala keperluan yang kita perlu di luar rumah. Kita perlu perlindungan kesihatan apa semua, dan keperluan rezeki. Allah cukupkan rezeki bagi orang yang membaca doa ini. Bila kita keluar, kita nak cari rezeki. Bagi pelajar, rezekinya adalah ilmu. Bagi orang yang bekerja, rezekinya adalah daripada harta, daripada keuangan, untuk bawa balik ke rumah. Allah beri kecukupan bagi orang yang keluar daripada rumah mencari rezeki. Kemudian Allah berikan perlindungan. Kemudian Allah berikan kita petunjuk. Kita tahu setiap hari kita berhadapan dengan untuk buat keputusan, untuk buat tindakan, kan, untuk buat pilihan. Maka Allah sentiasa berikan kita petunjuk yang tepat untuk kita buat pilihan. Subhanallah. Okey, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, jadi sekarang kita nak ajak untuk sama-sama membaca Asmaul Husna. Boleh ya? Nabi SAW bersabda, makasih bagi train, masya-Allah. Nabi SAW bersabda, inna lillah tis'atun wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man asaha dakhala jannah. Yang bermaksud, sesungguhnya bagi Allah, Allah memiliki 99 nama. Man asaha, siapa yang membacanya, siapa yang beramal dengannya, maka dia akan dakhala jannah, dia pasti akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurganya. Dia pasti akan masuk syurga. Sahabat-sahabat, kenapa dunia ini pahit? Supaya Allah tidak mahu kita jatuh cinta dengan dunia. Kenapa hidup ini sempit walaupun luas? Sebab Allah nak beri kita kelapangan di syurga. Kenapa hidup ini tak, ya memang best, waktu makan sedap tu best lah, tapi ujian tu ada. Supaya kita tidak terlalu mencintai dunia berlebihan. Supaya kita rasa pahit dengan dunia, kita nak kejar manisnya syurga. Supaya kita rasa dunia ini menyakitkan, supaya kita cari kesembuhan dengan Allah. Jadi tuan-puan sekalian, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Baginya nama-namanya yang mulia, maka memintalah dengan nama-nama tersebut. Jadi sebenarnya bila kita baca 99 nama Allah Asmaul Husna, sebenarnya kita sedang meminta dengan setiap nama Allah tersebut. Encik, sorry ya, boleh tak air sikit? Okey. Subhanallah, kita akan sama-sama membacakan Asmaul Husna. Masya Allah, hari ini 1 Zulhijjah. Salam 1 Zulhijjah. Salam 1 Zulhijjah. Masya Allah, Alhamdulillah, besar sangat ni 1 Zulhijjah. Nanti kita kongsikan apakah amalan kita boleh buat pada 1 Zulhijjah. Okey, subhanallah, kita sama-sama akan membacakan Asmaul Husna. Tapi tunggu jap, sebenarnya dah sakit, bukan sakit tekak, tak sakit, tapi perlukan air sikit. Asmaul Husna tu kan dia tinggi juga. Allahu Akbar. Hari ini 1 Zulhijjah. Minta maaf, saya lupa nak ucap salam 1 Zulhijjah. Ini di antara hari-hari yang terbaik di dalam Islam. Keberkatan ni kadang ada pada, bukan kadang, keberkatan ada pada tempat. Contoh tempat yang berkat, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Tanah Suci, tempat yang berkat. Semua masjid rumah Allah semua berkat. Semua masjid di rumah Allah, iaitu masjid di mana-mana saja, di kampung kita ke dekat taman kita, semuanya berkat. Keberkatan juga ada pada makhluk. Ada makhluk. Keberkatan Rasulullah SAW. Keberkatan para malaikat. Dan keberkatan orang alim. Keberkatan orang soleh. Keberkatan ahli Al-Quran. Dan keberkatan juga ada pada waktu. Keberkatan juga ada pada waktu. Inilah contohnya. Pada 1 Zulhijjah sampai 10 Hijjah. Ini adalah waktu yang barakah. Setiap harinya barakah.
Allahu Akbar. Nanti kita jelaskan keberkatan bermula 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Masya Allah. Izinkan saya minum air. Ini tangan kanan ya, tapi sebab kamera depan nampak macam belakang. Nampak saya pegang tangan kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas. Allahumma nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifa'an min kulli da'in wa tijaratan tabur bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bunyi kan, sebab ni duduk kat sini, jadi air masuk tu bunyi. Bukan macam teruknya usah minum sampai bunyi. Sebenarnya ni di speaker ni duduk dekat sini. Minum air kosong. Biasakan baca doa air zam-zam tu. Dia tak bertukar jadi air zam-zam, tapi doa tu sangat bagus. Cari dah internet. Doanya apa? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, kami mohon ilmu yang bermanfaat. Wa shifaan min kulli da'in. Allah minna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an, dan rizki yang luas. Wa shifaan min kulli da'in, dan kesembuhan dari segala penyakit. Wa tijaratan lan tabur bi rahmatika ya arhamar rahimin, dan perniagaan yang tidak rugi. Tuan-tuan sekalian, insya-Allah air yang kita baca, bila kita baca doa air zam-zam ni, air tu menyembuhkan penyakit. Apa jua penyakit, zahir dan batin, insya-Allah, mudah-mudahan. Tapi kena amal selalulah. Wa shifaan min kulli da'in. Itu doa Ibnu Abbas, sepupu Nabi. Wa shifaan min kulli da'in, dan kesembuhan daripada semua penyakit. Min kulli, dan daripada kulli, seluruh da'in, penyakit. Kita ni nampak sehat, tapi mana tahu ada sakit dalaman, ada sakit yang tak boleh dilihat, kan? Kemudian rizqan wasi'an, kita minta rezeki yang luas. Kita tak nak rezeki yang banyak macam ni, banyak. Kita tak nak rezeki yang menimbun, kita nak rezeki yang luas. Bila rezeki luas, boleh berkongsi dengan ramai orang, ramai dapat manfaat daripada rezeki melalui kita. Kita sedekah, kita sebarkan seluas. Kita tak sebut banyaknya air laut, tak, kita sebut luasnya air laut. Begitulah rezeki yang luas, Allah akan menyebarkan rezeki tu. Masya Allah. Okey, sahabat-sahabat, nak baca Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Al-Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar. Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffar. Al-Qahharul Wahhabur Razzaqul Fattahul Alim. Al-Qabidul Basitul Khafidul Rafi'ul Mu'izzul Muzillus Sami'. Al-Basirul Hakamul Adl. Al-Latiful Khabir. Al-Halimul Azim. Al-Ghafurul Syakur. Al-Aliyul Kabirul Hafizul Muqim. Al-Hasibul Jalil. Al-Karimul Raqib. Al-Mujibul Wasi'ul Hakimul Wadudul Majidul Ba'isul Syahid. Al-Haqqul Wakil. Al-Qawiyul Matin. Al-Waliyul Hamid. Al-Muhsil Mubdi'ul Mu'id. Al-Muhyil Mumitul Hayyul Qayyum. Al-Wajid Al-Majid Al-Wahidul Ahadul Samadul Qadirul Muqtadirul Muqaddimul Muakhirul Awalul Akhir. Al-Zahirul Batinul Walil Muta'alil Barut Tawab. Al-Muntaqimul Afu Ra'uful Malikul Mulki Zul Jalali wal Ikram. Al-Muqsitul Jami'ul Ghaniyul Muniyul Mani'ul Dar. Al-Nafi'ul Nurul Hadil Badi'ul Baqi. Al-Warisul Rashidul Saburul Ladzi laysa kamithlihi syai'un wa huwas Sami'ul Basir. Allahumma salli afdalas salati ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala
آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وعدد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Sadaqallahul Azim. Masya Allah, Alhamdulillah. Selawat sikit sebab saya nak mula berkongsi. Sahabat-sahabat sila sabar. Saya nak berkongsi 10 kelebihan awal Zulhijjah ni, InsyaAllah. Kita selawat dulu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, sallu alaihi. Okey, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, memang sepatutnya kita sambung pengajian kuliah Riyadhus Shalihin. Tapi kerana hari ini adalah 1 Zulhijjah, izinkan saya berkongsi tentang fadilat dan kelebihan 10 hari terawal bulan Zulhijjah. Okey. Pertama, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Nabi SAW bersabda. Kita dengar dulu sabda Nabi SAW. Nabi bersabda, ia merupakan hadis sahih riwayat Bukhari. Waktu berputar sebagaimana keadaannya ketika Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun terdiri daripada 12 bulan. Daripadanya terdapat 4 bulan yang suci, iaitu 3 daripadanya mengikut turutan Zulqaidah, Zulhijjah dan Muharram. Dan yang keempat adalah Rejab, terletak antara Jamadil Akhir dan juga Sya'ban. Masya Allah. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Nabi SAW bersabda, sekali lagi saya ulang, waktu berputar sebagaimana keadaannya ketika Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun terdiri daripada 12 bulan. Daripadanya terdapat 4 bulan yang suci, iaitu 3 daripadanya mengikut turutan berturut Zulqaidah, Zulhijjah dan juga Muharram. Dan yang keempat adalah Rejab, terletak antara Jamadil Akhir dan juga Sya'ban. Okey, subhanallah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Jika bulan Ramadan, kita ada hari yang istimewa, iaitu 10 hari yang terakhir Ramadan. Betul atau tidak? Tetapi bagi bulan Zulhijjah, terdapat hari yang barakah, yang sangat tinggi nilainya, yang sedang kita masuk, iaitu 10 awal Zulhijjah. Kalau Ramadan, 10 akhir Ramadan. Tapi bila Zulhijjah, 10 terawal Zulhijjah. Kerana itu, para ulama mengatakan, ia disebut di dalam firman Allah surah Al-Fajr ayat 1 hingga 2. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wal fajr walayalil ash. Demi waktu fajar dan demi 10 malam, serta iaitu yang dimaksud 10 malam terawal bulan Zulhijjah. Subhanallah. Dan kita baca lagi hadis Nabi yang lain riwayat Bukhari. Nabi SAW bersabda, ini hadis sahih riwayat Bukhari. Nabi bersabda, yang bermaksud, tiada hari-hari yang amalan soleh paling disukai oleh Allah untuk dilakukan melainkan hari-hari, iaitu baginda memasukkan 10 hari awal Zulhijjah. Nabi sebut apa? Tidak ada hari yang amalan soleh paling disukai Allah. Tidak ada hari yang lebih Allah cintai apabila hambanya beramal soleh, buat ibadah, buat kebaikan, tolong orang susah dan sebagainya, melainkan hari-hari ini, iaitu baginda memasukkan 10 hari terawal Zulhijjah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, walaupun jihad di jalan Allah tidak dapat menandinginya? Baginda bersabda, walaupun jihad di jalan Allah tidak dapat menandinginya, melainkan seorang lelaki yang keluar berjihad bersama hartanya, kemudian dia langsung tidak kembali. Masya Allah. Sahabat-sahabat, kalau kita tak dengar, Allah tak pilih kita untuk hadir dengan kuliah pagi ni, kita tak tahu kelebihan hari yang kita sedang berada. Kita tak tahu bahawa Allah sedang memberikan kita nikmat yang sangat besar. Kita bayangkan nikmat itu rezeki. Nikmat itu datang dalam bentuk orang sayang, dalam bentuk sehat. Tetapi rupanya Allah sedang menyelubungkan kita sekarang dengan satu nikmat. Kita masih hidup dan bernyawa.
dan Allah berikan kita rezeki untuk hadir majlis ilmu, untuk mendengarkan hadis Nabi yang sahih tentang kelebihan hari yang sedang kita berada sekarang. Subhanallah, semua orang masuk pada hari ini. Orang yang tahu tak tahu, orang yang beriman atau tidak, orang Islam atau orang kafir, semua orang berada pada saat yang sama, hari yang sama. Tapi yang membezakan antara kita adalah orang yang tahu dengan tak tahu. Sebab itu perbezaan besar. Sebab itu Allah bertanya di dalam Al-Quran, adakah sama orang yang tahu dan tidak tahu? Tidak sama. Sekarang kita tahu. Mari sama-sama kita ucap Alhamdulillah. Saya nak ulang lagi sekali. Nabi SAW bersabda, tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah melebihi daripada beramal soleh pada 10 terawal Zulhijjah. Nabi sebut begitu. Lalu seorang sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, adakah ia lebih baik? Adakah ia lebih hebat ataupun lebih tinggi nilainya daripada berjihad di jalan Allah? Maksudnya, adakah dia lebih hebat, lebih tinggi, lebih Allah cintai daripada pergi berjihad di jalan Allah? Nabi jawab, ya. Ya. Walaupun lebih Allah cintai melebihi daripada kamu pergi berjihad di jalan Allah. Kecuali Nabi kata, sekiranya seseorang daripada kamu yang keluar pergi berjihad di jalan Allah dengan hartanya, dengan dirinya, lalu ia tidak kembali semula. Maksudnya mati syahid. Yang tidak boleh menandingi amalan dalam tempoh 10 awal Zulhijjah ni. Hari ni 1 Zulhijjah. Jadi kita Alhamdulillah kita dengar hadis ini pada 1 Zulhijjah. Syukur, kita belum terlambat. Sahabat-sahabat semua belum terlambat, sebarkan. Jadi, subhanallah, kecuali yang tidak boleh menandingi amal soleh pada 10 awal Zulhijjah ini, 10 awal ini adalah mereka yang mati syahid di medan perang. Subhanallah. Ustaz ada kat situ? Sebenarnya saya nak perlukan maklumat untuk korban. Jauh Ustaz duduk Cik Suami. Nama Cik Suami tak masuk kan? Kita ajaklah Cik Suami masuk hari ni, insyaAllah. Okey, subhanallah, muslimin muslimat. Jadi, yang pertama, kita nak pergi ni. Saya buat cepat-cepat sebab lapas suku kena bergerak. Oh, tak sempat ni Ustazah. Bolehlah ada masa sikit. Jadi, insyaAllah tuan-tuan sekalian, cuba beri perhatian dan cuba tuliskan nota. 10 amalan yang disebut dalam hadis Nabi, khusus bagi 10 terawal bulan Zulhijjah. Yang pertama iaitu khusus kepada orang yang melakukan ibadah korban. Khusus mereka yang melakukan ibadah korban. Dalam tempoh ini, kita dilarang. Bukan larangan haram, tapi sunat. Untuk kita tidak memotong, mencabut dan mencukur rambut, kuku dan bulu. Kan pada batang tubuh kita ni ada apa? Ada kuku, ada rambut, ada bulu. So dalam tempoh 10 hari ini, jangan dipotong. Subhanallah. Dia ibarat macam ni. Bila kita buat korban nanti start daripada 10, 11, 12, 13 kan ada 4 hari korban. Apabila binatang korban kita disembelih saja, kita pun potong. Itu memberi falsafahnya adalah kita mengeluarkan kotoran, lebihan kotoran daripada badan. Kuku, tak potong rambut apalah. Maksudnya bulu-bulu kan. Kita ada beberapa bahagian yang bulu perlu dibersihkan. Jadi itu adalah sebagai simbolik. Kita menyembelih binatang korban, lalu kita juga membuang apa-apa lebihan daripada badan, menyucikan diri. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Jadi, tentang pasal korban ni, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mempunyai haiwan korban untuk disembelih, maka apabila terlihatnya anak bulan Zulhijjah, jangan dia mengambil satu apapun. Maksudnya memotong rambutnya maupun daripada kukunya sehingga dia selesai berkorban. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda yang bermaksud, apabila masuknya 10 hari Zulhijjah dan seseorang itu mempunyai haiwan korban yang dia hendak menyembelihnya, maka janganlah dia memotong rambutnya dan jangan dia memotong kukunya. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, Nabi SAW bersabda, tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah, melainkan apabila tibanya Aidul Adha, lalu dia melakukan ibadah korban. Sesungguhnya binatang korban itu akan dibangkitkan di mahsyar kelak, akan menjadi saksi. Sesungguhnya pada binatang korban itu, pada kukunya, pada bulunya, pada tulangnya, pada darahnya, semua itu akan menjadi saksi di mahsyar kelak. Sebab itu dikatakan oleh alim ulama, apabila berlaku sangkakala yang pertama, semua makhluk akan mati. Termasuklah malaikat maut yang mencabut nyawa juga akan mencabut nyawanya.
Bila tiupan sangkakala kedua, maka semua dihidupkan kembali, termasuk binatang yang dikorbankan. Sebab dia akan menjadi saksi kepada mereka yang melakukan ibadah korban. Tuan-puan sekalian, kerana itu para ulama kan mazhab Syafi'i kita pun menyebutkan orang yang mampu melakukan ibadah korban tetapi tidak melakukannya, ia makruh baginya. Dia mampu, dia ada kewangan. Sebab amal kita kata tak mampu, tapi kita ada banyak gelang, kita ada banyak cincin, kita ada simpanan, tapi sebut tak mampu. Sebab kita takut soalannya tentang rezeki akan datang. Oh, itu tu simpanan tu untuk sekian-sekian. Sedangkan kita tak tahu, boleh jadi kita mati hari ini, boleh jadi kita mati besok. Sebenarnya kita memang menyimpan untuk kehidupan di dunia. Kita menyimpan untuk simpanan hari itu. Tetapi sejauh mana kita menyimpan untuk simpanan hari akhirat? Encik dah ada belum? Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, minta maaf ya, saya terus buat selingan ni kerana saya nak baca satu lagi hadis Nabi. Nabi pernah menempelak. Nabi kata begini, kepada sesiapa yang mampu tetapi enggan melakukan korban, jangan mendatangi rumahku, jangan mendatangi tempat solatku. Maksudnya Nabi seolahnya kecewa sangat. Nabi kecewa apabila Nabi tahu ada beberapa orang sahabat yang mampu buat korban tapi enggan. Nabi kata jangan mendatangi tempat solatku. Maksudnya soalannya Nabi kata jangan datanglah ke Masjid Nabawi ni, janganlah jadi makmum, janganlah solat bersama denganku. Maksudnya Nabi kecewa bila Nabi tahu di kalangan umatnya yang mampu buat korban tapi tak mahu. Tuan-puan sekalian, kita memang boleh cakap tak mampu depan manusia, tapi Allah Maha tahu sebenarnya kita mampu atau tidak. Sebenarnya kita ada tak harta tapi kita sayang untuk belanja. Tuan-puan dimati Allah sekalian, bila sebuah Aidul Adha, iaitu hari perayaan korban, sempena kisah pengorbanan Nabi Ibrahim mengorbankan anaknya demi membuktikan rasa cinta dia kepada Allah. Sekarang Allah sedang tes cinta kita terhadapnya. Allah tes dengan seruan korban. Sanggup tak kamu korban harta kamu untuk membuktikan cinta kamu kepada Allah? Kita tidak dituntut pengorbanan macam para Nabi yang sangat dahsyat. Korbankan harta benda seluruhnya, korbankan jiwa, korbankan isteri, korbankan anak, korbankan ibu ayah, korbankan nyawa sendiri. Yang Allah tuntut adalah hanya sebahagian daripada harta kita. Masya Allah. Jadi sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, sebenarnya sempat lag, FB lag, patutlah ni TikTok lag turun mendadak. Lag Ustazah, boleh tengok ulangan di page. Kenapa lag patutlah turun mendadak daripada 4,000 lebih. Okey, saya harap dah tak lag Melalui NGO Sabah Amal Care, kami menyeru, ni sampai menyeru dan merayu dah ni, sebab jumlah pengorban, orang yang melakukan korban sangat-sangat rendah. Sedangkan kami telah terlanjur memberi harapan yang sangat tinggi. Bila kita pergi Afrika hari tu, kita dah beri harapan kepada beberapa kampung asnaf yang sangat dhaif, yang mereka tu bukan daging, makanan harian pun mereka sampai peringkat makan daun-daun kering macam tu. Kita pergi Ghana, kita pergi perkampungan Islam yang tak ada apa-apa kemudahan, air pun tak ada, yang sangat dhaif, rumah tu pondok je, sekolah pun bawah pokok. Kita memang pergi, kita kata insya-Allah untuk korban pada tahun ini kita akan beri beberapa ekor lembu untuk cukup semua. Yang kedua, kita juga pergi ke pelarian Syria di Turki hari itu. Yang ketiga, kita juga ada banyak asnaf fakir miskin yang dhaif, yang miskin betul-betul, yang kelaparan di negara kita sendiri. Jadi subhanallah tuan-puan sekalian, sebenarnya kami uruskan sendiri, bukan melalui orang tengah. Macam hari itu kita nak buat korban di Afrika, saya, suami dengan tim pergi sendiri berurusan dengan peternak di sana. Sebab kita tak nak guna orang tengah. Kita nak jaga betul kepercayaan orang ramai ni. Jadi kita pergi buat urusan sendiri. Saya sendiri pergi. Perjalanan 40 jam untuk sampai ke perkampungan umat Islam dalam 6 ke 8 perkampungan umat Islam. Yang mana daripada hasil sumbangan tuan-puan kita dah buat masjid, kita dah buat sekolah, kemudian untuk korban ni. Lepas tu kita buat ni. Apa ni encik? Air. Apa dia? Perigi korek. Kita buat perigi korek. Tuan-puan yang dihormati sekalian. Lepas tu Kemboja pun sama, pergi sendiri. Jadi sebab kita tak guna orang tengah, ini langsung daripada pihak kami, wakil-wakil kami yang pergi. Jadi tuan-puan sekalian, kepada siapa yang ingin melakukan ibadah korban, sama ada dalam Malaysia atau luar negara, boleh tak tuan-puan sekalian hubungi dulu. Itu adalah permulaan niat tu. Dapat tak dapat nombor 2, niat tu hubungi dulu.
Nombor telefon 0112088791. Kalaulah lambat, balas lambat, WhatsApp lambat, boleh hubungi nombor 0112088792. Boleh tuliskan nombor telefon ya. 0112088961 ataupun 0112088962. InsyaAllah ya. Sama-sama berniat dan bernekat. Bukan niat je. Niat dan juga nekat untuk melakukan ibadah korban. Okey. Bagi siapa yang sekarang ni dan kepala dia tak ada duit langsung. Oh, Ustazah, tak ada. Memang makan-makan pun cukup makan je. Kau dapat gaji tu hari pertama dah habis, Ustazah. Tinggallah baki 300 untuk bertahan sampai hujung bulan. Macam mana nak buat korban? Saya nak mengajak sahabat-sahabat semua pasang niat dulu. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berniat melakukan satu kebaikan, dicatat baginya pahala umpama dia melakukan. Dan apabila dia benar-benar melakukannya, maka digandakan pahala sehingga daripada 10 kali ganda sehingga 700 kali ganda. Saya ulang lagi sekali, ini kelebihan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad saja. Nabi bersabda, barang siapa berniat melakukan sesuatu amalan, suatu kebaikan, maka diberikan ganjaran pahala umpama dia melakukan. Dan apabila dia melakukannya, digandakan 10 kali ganda sehingga 700 kali ganda. Ya, saya faham. Okey, sekarang ni memang tak ada. Tunggulah gaji. Kita boleh keluarkan belanja, pergi sana, pergi sini, beli itu, beli ini. Sekarang cuba pasang niat dan nekat. Boleh jadi selama ini kenapa kita tidak ada kemampuan untuk buat korban? Sebab kita tak pasang niat dan kita tak kuat nekat. Perasaan atau tidak, dalam kehidupan kita, bila kita nak sesuatu, bila kita nak pergi satu tempat, walaupun sebenarnya duit tak ada pun, tapi akhirnya sebab nekat kan. Oh, perempuan kalau dah nak tu, nak sangat lah, terutamanya perempuan. Makanan ke, nak pergi jalan ke. Tapi perasaan atau tidak, bila dah ada niat dan ada nekat, akhirnya kita dapat buat. Kita dapat pergi, kita dapat beli apa yang kita nak. Mungkin nekat dan niat itu tak sekuat untuk buat seperti ibadah korban. Jadi, subhanallah, tuan-puan sekalian, sekarang kita akan sama-sama pasang niat. Pasang niat. Tuan-puan pasang niat. Ya Allah, aku berniat, ya Allah. Aku berniat dan berniat untuk melakukan ibadah korban. Ya Allah, saya berniat. Saya boleh belaka. Ya Allah, saya berniat. InsyaAllah. InsyaAllah, ya Allah. Bantulah saya, ya Allah. Nak buat korban ni. Doa. Hari ni ada solat Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Doa. Doa. Sama ni, kita lebih cepat bila dengar ibadah korban. Orang kaya mampulah. Kau mampulah. Aku tak mampu. Aku tak ada duit. Bila dengar ibadah korban, kita letak dinding dulu. Kita letak ni dulu. Kita tak letak insya-Allah, insya-Allah. Insya-Allah moga ada rezeki nak buat ibadah korban. Sebab pahalanya begitu besar. Sampai Nabi kata, kuku, darah, kulit, bulu binatang korban itu akan jadi saksi di mahsyar kelak. Nak tak nak lepaskan peluang ni. Subhanallah. Lepas tu doa. Mungkin sama ni kita tak pernah buat macam tu. Tak pernah doa bersungguh-sungguh. Minta, ya Allah murahkan, berikan aku rezeki untuk melakukan ibadah korban. Subhanallah, tidak mustahil tuan-puan sekalian melalui jalan-jalan yang tidak disangka-sangka. Kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan dia jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan memberikan rezeki daripada sumber yang tidak disangka-sangka. Ya. Lagi-lagi orang berniat untuk buat pengorbanan, nak buat sesuatu benda yang besar seperti ini, Allah boleh jadi berikan kita rezeki yang tidak disangka-sangka. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, berpuasa pada hari Arafah. Bila hari Arafah? 9 Zulhijjah. Pada 9 Zulhijjah ini, subhanallah, pada hari Arafah ni, bagi orang yang menunaikan ibadah haji, mereka sedang berwukuf. Dan bagi orang yang tidak berwukuf, kita berada di Malaysia, maka kita disunatkan untuk puasa hari Arafah. Kemudian, Nabi SAW bersabda, Siyamun yaumi Arafah ahtasibu ala Allahi an yukaffiru sanah allati qablahu walati ba'dahu. Berpuasa pada hari Arafah kerana mengharap pahala daripada Allah akan menjadi penghapus dosa bagi setahun sebelum dan sesudahnya. Hadis sahih riwayat Muslim. So, kena tanam terus dalam mindset kita. 9 Zulhijjah bermaksud hari ini 1 Zulhijjah. So, kira-kira 8 hari lagi
kita akan puasa sunat hari Arafah. Kalau kita tak letak dalam mindset, tak pasal niat, boleh jadi sedar-sedar, dah lemah, rasa macam tak kuat motivate untuk puasa pada hari Arafah. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya puasa satu hari hari Arafah tu, dia akan menghapuskan dosa setahun akan datang dan setahun sesudah. Setahun yang lepas dan setahun akan datang. Masya Allah, 2 tahun. Setahun yang lepas dan setahun akan datang. Setahun sebelum dan setahun sesudah. Ialah akan datang. Masya Allah. Allahu Akbar. Jadi niat je puasa sunat Arafah, lepas tu puasalah sunat seperti biasa. Muslimin muslimat, yang ketiga, dituntut dalam 10 terawal bulan Zulhijjah ini adalah memperbanyakkan doa. Doa lah apa saja, perbanyakkan doa. Yang keempat, banyakkan bertakbir. Ni ada cerita yang unik sikit ni pasal-pasal bertakbir ni. Subhanallah, Nabi SAW bersabda, bertakbir ialah memanglah takbir hari raya tu kita tahulah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sayu kan doa takbir tu. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Subhanallah, Allahu akbar. Sayu kan? Teringat ibu ayah yang telah pergi dan sebagainya. Okey, saya nak baca sikit pasal fadilat kelebihan takbir ni. Nabi SAW bersabda, Al-Bukhari meriwayatkan bahawa Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu keluar ke pasar pada 10 hari awal Zulhijjah. Maksudnya 10 hari awal. Start daripada hari ini. Bila pergi pasar je mereka akan bertakbir, sehingga kan menyebabkan orang ramai turut bertakbir. Itu adalah cara sahabat Nabi nak beritahu hari ini 1 Zulhijjah. Sekarang ini bulan hari-hari yang barakah berdasarkan hadis Nabi. Kita merujuk pada hadis yang pertama yang kita baca tadi. Subhanallah, yang mana Nabi bersabda hari ini tidak ada hari yang lebih Allah cintai hamba-hamba yang melakukan amal soleh, maksud ibadah, amal kebaikan, lebih daripada 10 hari terawal bulan Zulhijjah. Lalu sahabat bertanya, adakah lebih daripada mereka yang melakukan jihad? Rasul kata, ya, lebih daripada orang yang berjihad di jalan Allah, kecuali mereka yang berjihad di jalan Allah ke medan perang lalu dia mati syahid, iaitu lebih lagi. Jadi sahabat Nabi ni, Ibnu Umar dan Abu Hurairah, dia akan keluar ke pasar pada 10 hari awal daripada 10 hari. Hari pertama Zulhijjah, hari kedua, hari ketiga, keempat, dia pergi pasar. Kenapa pergi pasar? Tempat berhimpun orang ramai. Pasar ni tempat orang berkumpul orang ramai. Lalu mereka akan bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka orang ramai pun akan turut bertakbir. Affan turut bercerita peristiwa ini. Beliau berkata, Abu Hurairah dan Ibnu Umar datang ke pasar pada 10 hari awal bulan Zulhijjah. Kemudian mereka bertakbir dan orang ramai turut bertakbir bersama mereka. Mereka berdua tidak datang melainkan untuk bertakbir. Maksud tujuan dia pergi ke pasar tu memang untuk bertakbir. Jadi orang lain semua alert. Kenapa bertakbir? Hari ni dah 10 Zulhijjah. Mungkin ada orang baru pergi pasar hari kedua. Dia orang pun pergi hari kedua bertakbir untuk mengingatkan bahawa untuk membangunkan, menghidupkan 10 awal ni dengan takbir. So tuan-puan sekalian, antara zikir yang dituntut bukan hanya pada 9 Zulhijjah, bukan hanya pada 10 Zulhijjah nanti hari raya untuk bertakbir, tapi sebenarnya disunatkan untuk kita memperbanyakkan ucapan takbir daripada hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, Allah, walillahil hamd. Allahu akbar. Sayu kan? Tuan-puan sekalian, kalau kita tak dengar kuliah ni, kita tak bacakan hadis-hadis Nabi ni, kita tak tahu. Kita ingat takbir ni pada hari raya je. Rupanya amalan sahabat Nabi daripada riwayat Sahih Bukhari, daripada hari pertama Zulhijjah lagi, hari ini mereka telah memperbanyakkan takbir. Bahkan mereka pergi ke pasar, tempat manusia-manusia berhimpun, berkumpul untuk bertakbir. Lalu orang ramai pun menyahut takbir itu. Jadi lepas ni kita bawa kereta kita ni banyakkan takbir.
Ustazah, pasang takbir kat kedai makan boleh ke? Boleh. Saya buka kedai makan, Masya Allah. Boleh. Tak ada masalah. Cari je kat YouTube kan. Takbir hari raya. Oi, sayu dengar. Kan nanti orang tengah makan sambil nangis. Tinggal dekat mak, tinggal dekat ayah, tinggal dekat kampung, tinggal dekat arwah. Betul. Sayu kan? Sayu je mendengarnya. Masya Allah. Mudah-mudahan sayu tu mengingatkan kita tentang kematian, tentang akhirat. Masya Allah. Okey, yang kelima, memperbanyakkan zikir. Nabi SAW bersabda, tidak ada hari, tidak ada satu hari yang pahala di hari itu lebih besar di sisi Allah dan beramal di hari itu lebih dicintai di sisi Allah daripada 10 hari ini, iaitu 10 hari yang terawal bulan Zulhijjah. Oleh sebab itu, perbanyakkanlah kalian bertakbir dan bertahmid dan juga bertahlil. Dituntut, subhanallah, Allah Akbar, seronoknya dapat ilmu. Sahabat-sahabat seronok tak dapat ilmu? Rasa tak macam, ya Allah seronoknya dapat ilmu. Ilmu ni membuatkan kita rasa kemanisan bila kita ada ilmu, ada pengetahuan. Kita rasa macam hari-hari itu bermakna dan kita buat sesuatu yang jelas. Lepas tu kita tak rasa macam kita ni loser. Macam ada orang kata, Ustazah, saya ni tak ada manfaat apa-apa. Saya rumah urus anak, urus suami, itu je Ustazah, saya tak ada apa-apa pun. Tetapi ketahuilah kita, apabila kita buat sesuatu apa yang Allah suka dan apa yang Nabi suka, kita sebenarnya istimewa, kita sebenarnya special. Yang kita ukur, kita ni tak hebat, tak bagus tu pada pandangan manusia. Kan? Saya ni tak ada sesiapa kenal saya. Saya mati ke hidup sama je Ustazah. Orang tak sedar. Saya rasa kalau saya mati tak ada kesan apa-apa. Ya Allah, tuan-tuan sekalian, kita jangan ukur pada pandangan manusia. Sekarang saya nak ulang lagi sekali. Nabi SAW bersabda. Ini hadis sahih, riwayat Ahmad. Tidak ada satu hari yang pahala di hari itu lebih besar di sisi Allah dan beramal di hari itu lebih dicintai di sisi Allah daripada 10 hari ini, iaitu 10 hari terawal Zulhijjah. Ini ada keunaan yang besar. Kita masih hidup dan kita berada dalam satu Zulhijjah. Ini satu Zulhijjah. So, syukur pada satu Zulhijjah kita dengarkan hadis ini. Lalu, Nabi pun sambung. Oleh sebab itu, perbanyakkanlah kalian bertahlil, iaitu la ilaha illallah, bertakbir, iaitu Allahu Akbar, kemudian bertahmid. Bertahmid. Masya Allah. Sebab itulah takbir raya yang dialunkan, yang disusun dalam masyarakat Melayu Islam kita, sebenarnya kalau perasan, semuanya berdasarkan 4 tu. Gabung 3 tu. Sebab Nabi kata perbanyakkan apa? Tahlil, iaitu la ilaha illallah, takbir Allahu Akbar, dan tahmid, iaitu alhamdulillah. Betul kan? Sahabat-sahabat. Okey, cuba kita perhatikan lafaz takbir hari raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Masya Allah. Allahu Akbar. Saya pun jadi excited sebab saya pun seumpama baru baca hadis, baru jumpa hadis ni. Yang mana Nabi minta kita perbanyakkan dalam 10 awal Zulhijjah ini, daripada 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah, perbanyakkan 3 zikir ini. Zikir apa? Nabi kata, maka perbanyakkanlah tahlil, takbir dan tahmid. Dan sebenarnya takbir hari raya tu merangkumi 3 ni. Perasan atau tidak? Cuba kita tengok balik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir. La ilaha illallah, wallahu akbar. Tahlil. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, Allahu walillah, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Walillahil hamd iaitu tahmid, iaitu walillahil hamd. Sebab Nabi suruh 3. Tahlil, takbir dan tahmid. Tahmid itu ucapan memuji Allah. Sebab itu pada lafaz ini walillahil hamd, dan bagi Allah segala pujian. Tahmid itu memuji Allah. Masya Allah. Okey, ada yang tanya bagaimana cara untuk melakukan korban. Jadi sahabat-sahabat, saya tak pasti sebenarnya tim kena ada di 3-3 sebab ramai sangat yang tanya. Oh, lag teruk sangat TikTok. Pasulah turun mendadak. Dia orang kata teruk sangat lag. Ya, dia kata tak dengar apa-apa ni.
Allah, teruknya lag. Kesian pula ramai yang menangis ni. Sangkut-sangkut lagi Ustazah. Line tak ada. Line tak cantik, putus-putus terus ada. Okey, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Ada yang nangis-nangis sebab tak boleh dengar. Moga tangisan itu memberikan satu pahala yang berganda-ganda. FB pun sama, putus-putus. Ke sebab pasang wifi lagi ni? Pelik juga kan? Kalau internet tak kuat. Ha? Call nombor yang diberi tadi. Ya, tu apa sekian sahabat-sahabat. Last saya sambung je sebab kita sebut memperbanyakkan tadabbur Al-Quran. Yang ke-8 solat sunat hari raya nanti. Yang ke-9 melakukan ibadah korban bagi yang mampu. Yang ke-10 makan daging korban dan berikan kepada asnaf fakir miskin. Sorry lah, macam laju lah pula ya. 10 kelebihan tu nanti kita sambung balik lah esok lusa insyaAllah. Sebab ramai yang lag okey. Okey, lag nampak tak ni? Lag, TikTok kat MB semua lag. Okey, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Masya Allah, sedihnya tak dengar apa semua. Betul lah. Okey, kita dah nak sampai 1 juta. Masya Allah, kita dah nak sampai 1 juta like. Tak dengar dah setiap minit, tak dengar dah, tersekat-sekat, sangkut. Saya minta tim media datang segera untuk cek isu-isu ni. Bukan segera ini lah, maksudnya settlekan isu ni. Dia beautiful lecture English. Ya, apa zikirnya line Ustazah. Yes, it's okay. InsyaAllah kita akan sambung lagi. Ustazah pin nombor telefon. Okey, untuk ibadah korban, kita ulang lagi sekali. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Kepada ingin melakukan ibadah korban, maka anda boleh hubungi nombor telefon 011-2088-7961. 011-2088-7961. 011-2088-7961. Okey, ataupun nombor kedua 011-2088-7962. 011-2088-7962. Alhamdulillah, barakallah. Sekadar itu majlis kita pada hari ini. Di TikTok memang ada masalah. Sikit lagi TikTok 959 nak sampai 1 million like. Masya Allah, barakallah. Saya sayang semua kepada kerana Allah, kerana Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat yang tanya boleh tak buat korban dengan niat untuk arwah? Niat untuk arwah tak boleh. Contoh, okey, korban ni akan nama siapa? Oh, ni atas nama suami saya. Suami saya dah meninggal dunia. Tak boleh. Buat korban atas nama mak ayah yang dah meninggal dunia. Tak boleh. Korban tu untuk orang hidup. Orang hidup yang buat korban. Tetapi, sekiranya kita sebut macam ni, memang nama kita sebab yang dituntut buat korban bukan orang mati, orang hidup. Korbankan pada harta kita. Kita buat korban. Tapi kita pun berdoa, ya Allah, mudah-mudahan pahala korban ini, ya Allah, diberikan untuk suamiku juga, ya Allah. Diberikan untuk ibu ayahku, ya Allah. Kalau bukan kerana ibu ayah yang didikku, yang doakanku, aku tak ada rezeki macam ni, ya Allah. Suamiku, ya Allah. Itu insya-Allah. Faham ya? Faham. Jadi kena niatkan niat untuk orang yang buat korban. Tetapi pahala tu kita niat, pahala korban tu. Tapi buat korban niat si mati tak sah ya. Korban tu untuk orang yang hidup. Jadi kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wabila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Alhamdulillah 1 million. Alhamdulillah. Tahniah 1 million dekat TikTok. Dapat 1 juta 1 million di TikTok. Tapi TikTok tak boleh dengar lah. Ada masalah. Jumpa lagi. Sekian. Jumpa lagi pagi besok insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang semua. Jumpa lagi. Moga bermanfaat. Sahabat-sahabat di FB, terima kasih yang bagi star sampai 6,000 lebih, yang komen, yang buat nota, yang bagi emoji, yang share semua. Terima kasih sahabat di IG, terima kasih sahabat di TikTok, terima kasih.